Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sihat untuk semua. Baiklah, hari ini info sihat Ahmad Afiq meneruskan lagi perkongsian menarik kepada anda dengan tajuk terbaru hari ini, iaitu punca batu karang boleh terjadi. Hari ini kita membicarakan tentang penyakit batu karang. Macam mana batu karang ni boleh terjadi? Okey, sebelum tu untuk makluman, batu karang ni dianya boleh terjadi, kebanyakannya akan dihadapi oleh kaum lelaki. Tetapi tidak hairan pada hari ini kaum wanita juga boleh cepat terkena penyakit batu karang ini kerana hasil diet protein yang tinggi yang menghasilkan uric acid yang tinggi dalam badan dan boleh menghasilkan produk iaitu batu karang. Jadi penyakit batu karang ini adalah hasil produk yang dikeluarkan oleh badan kita akibat daripada pemakanan kita yang secara berlebihan dan tidak terkawal, sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar, kita perasan atau kita tak perasan, kita tahu atau kita tak tahu. Jadi hari ini saya nak berkongsikan agar kita semua sedar, agar kita semua tahu, agar kita semua faham apa perkara-perkara yang menyebabkan batu karang ni boleh terjadi. Okey, baiklah, sebelum itu saya nak menjelaskan sini, batu karang ni boleh terjadi kerana berlakunya ketidaksempurnaan di dalam aliran saluran kencing kita, iaitu ianya telah terjadi satu mendapan bahan lebihan yang tidak dapat dikumuhkan oleh buah pinggang. Iaitu apakah bahan-bahan itu? Bahan-bahan itu seperti kandungan asid urik yang berlebihan, kapur, magnesium dan juga bahan-bahan seperti kalsium yang berlebihan dalam buah pinggang kita. Jadi itu antara bahan-bahan utama pembentukan batu karang. Okey, seterusnya saya nak jelaskan kat sini di manakah lokasi batu karang ni sering terjadi. Okey, dia yang di sini saya nyatakan ada 3 tempat yang utama dan sering berlaku pembentukan batu karang ni dalam badan kita. Iaitu yang utama sekali, yang tempat yang paling sering terjadi adalah di batu karang ni adalah di buah pinggang kita. Yang kedua adalah di pundi kencing dan ketiga di ginjal. Okey, ini tiga tempat utama yang sering terjadi. Okey, seterusnya sini juga saya nak berkongsi pada anda apakah dia jenis-jenis batu karang yang telah terhasil dalam badan kita. Dianya terbagi kepada 2 jenis batu karang. Batu karang yang pertama adalah batu karang jenis asid urik. Asid urik kerana lebihan protein dalam badan kita ataupun lebihan gula di dalam badan kita yang boleh mengakibatkan pembentukan batu karang jenis asid urik. Yang kedua juga di sini batu karang ni boleh terjadi kerana batu karang jenis kalsium. Berlakunya lebihan kalsium di dalam badan kita menyebabkan batu karang terjadi. Yang ada 2 jenis di sini, iaitu batu karang jenis kalsium oxalate dan satu lagi jenis kalsium fosfat. Okey, batu karang ni seperti sebelum ni kita ceritakan, uric acid lebih boleh menyebabkan pembentukan kristal. Apabila di kaki dia menjadi gout. Tapi apabila dia berlaku di bahagian buah pinggang kita semua, ianya menjadi batu karang. Maksudnya kerana pemakanan kita boleh menghasilkan pelbagai-bagai jenis penyakit melalui punca yang hampir sama. Itulah badan kita yang kita kenali. Bunyi penyakit lain, tapi kebanyakannya puncanya adalah sama. Okey, seterusnya saya nak kongsikan pada anda ke sini apakah faktor menjadi punca utama jadi penyakit batu karang ni. Sini saya senaraikan ada 5. Yang pertama adalah kerana kurangnya minum air putih. Apabila kurang minum air putih, maksudnya dia banyak minum minuman manis, minuman bergula, dan apabila badan kita kekurangan air, mengalami dehidrasi, maka sistem perkumuhan kita tidak lancar dan menyebabkan berlakunya mendapan kristal yang lebih dan boleh menjadi batu karang. Okey, seterusnya yang kedua, tabiat jadi batu karang ni kerana tabiat tahan kencing. Tabiat tahan kencing ni adalah satu perbuatan yang melanggar fitrah.
Contohnya orang yang bekerja ataupun pelajar sendiri tahan kencing kerana nak tunggu waktu rehat dan sebagainya. Jadi apabila perbuatan itu diteruskan, dia berlaku, sentiasa berlaku, lama-lama berlakulah juga penyakit batu karang ni. Jadi oleh itu janganlah tahan kencing. Yang ketiga, faktor yang jarang orang nyatakan kat sini, tapi ini adalah hasil kajian. Antara faktor yang berlakunya batu karang juga adalah kerana ini masalah suami isteri, iaitu posisi persetubuhan yang salah. Secara fitrahnya suami di atas, isteri di bawah. Tapi kalau berlaku sebaliknya, maka ianya boleh menjadikan batu karang pada lelaki tersebut. Jadi banyaklah punca-punca batu karang yang ramai tidak orang perasan kerana faktor ini. Dan yang lain-lain juga, pemakanan dan sebagainya tu, gaya hidup juga menyumbang penyumbang utama. Tapi ini adalah perbuatan melanggar fitrah yang utama yang menyebabkan orang kena batu karang. Okey, seterusnya yang keempat. Yang keempat adalah faktor utama yang ramai sekali kena batu karang, tak lain tak bukan adalah faktor pemakanan. Faktor pemakanan ni akan menjadikan seseorang itu mendapat batu karang jenis kerana kelebihan uric acid. Pengambilan uric acid ini terjadi kerana pengambilan garam yang berlebihan, garam tinggi, monosodium glutamat yang tinggi. Dan juga boleh terjadi kerana pengambilan kalsium yang berlebihan, seperti mengambil makanan tambahan, suplemen berbentuk kalsium, berbagai-bagai jenis kalsium dengan secara berlebihan tanpa mendapat nasihat daripada doktor dan mereka yang berpengetahuan, iaitu seperti ahli farmasi. Jadi apabila kita nak mengambil makanan tambahan ni pun, kita kena tahu keperluan badan kita. Kalau badan kita dah cukup kalsium, tidak perlu ambil kalsium lagi, kerana pemakanan kita sudah ada kalsium. Jadi apabila kita tambah lagi dengan vitamin-vitamin sampingan ni, boleh juga menyebabkan batu karang. Okey, faktor lain yang ada selainnya juga adalah makanan seperti ikan bilis. Ikan bilis petai ini kaya juga dengan kalsium. Jadi ramai orang makan kruk-krak, makan ikan bilis ni lama-lama boleh kena batu karang. Terutama sekarang ni viral macam-macam jenis produk ikan bilis ni, sama ada yang ready made untuk kita makan dengan nasi dan sebagainya tu. Itu pun adalah satu produk yang boleh menyebabkan kita sendiri menghasilkan produk kita, iaitu batu karang. Jadi makan tak salah, jadi kena kawal lah pemakanan kita. Selain itu, vitamin C juga, pengambilan vitamin C secara berlebihan juga tak baik untuk badan kita, kerana ianya boleh menyebabkan batu karang juga, kerana ianya mengandungi oksalat yang tinggi. Jadi mengambilan vitamin, kalsium secara berlebihan ni boleh menyebabkan batu karang. Okey, seterusnya yang kelima, punca yang terjadinya batu karang ni adalah kerana kurang aktif. Kurang aktif ni macam kurang berjalan, banyak duduk, tidak aktif, tidak melakukan aktiviti riadah, banyak kerja duduk, selalu duduk aja, tidak bangun, tidak berjalan, maka badan kita terlebih kalsium dan peluh tidak keluar dan boleh juga menyebabkan batu karang. Okey, seterusnya saya nak berkongsi sini apakah dia rawatan. Okey, rawatan yang biasa kita tahu apabila perubatan moden, apabila kita rujuk daripada pihak doktor, hospital, dan mereka akan menyarankan pembedahan, seperti sama ada pembedahan untuk membuang batu karang ataupun pembedahan secara laser, tembakan untuk hancurkan batu karang dan membuang batu karang. Itu adalah satu teknik yang kecemasan lah apabila seorang itu dah batu karang terlalu banyak dalam badan dia, perlu disegerakanlah operasi pembedahan tu. Dan juga bagi yang baru kena batu karang, dan bagi rawatan alternatif lain juga, seperti rawatan homeopati. Rawatan homeopati ini adalah ubatan alternatif yang boleh diberikan untuk menghancurkan batu karang yang ada dalam buah pinggang tersebut. Jadi selain itu, apabila kita dah merawat batu karang ni, ada chances, ada kemungkinan boleh terjadi lagi batu karang tu jika kita tidak jaga pemakanan. Kalau contohnya dah kena batu karang, operate kat hospital dan sebagainya, lepas tu kena lagi. Kena tengoklah punca.
Contohnya kuat makan kebelis, kuat makan petai. Jadi buatlah makanlah banyak mana petai ikan bilis tu, banyak-banyak kalilah melakukan operasi pembedahan dan sebagainya, maka tetap juga tidak akan sembuh penyakit batu karang tu, kerana penyakit batu karang tu adalah puncanya adalah diri kita sendiri, iaitu tabiat pemakanan. Jadi apa yang saya kongsikan ini semua dapat, semoga-moganya dapat manfaat untuk kita semua dan dapat kita ambil iktibar pengajaran dan dapat kita kongsi-kongsikan kepada kita semua agar kita semua dapat maklumat yang tepat dan jelas, insya-Allah. Baik, itu saja perkongsian saya hari ini dalam Info Sihat Ahmad Afiq. Jangan lupa subscribe YouTube channel Info Sihat Ahmad Afiq dan juga like dan share fanpage kami, Al-Muntazah Hijamah Center. Baiklah, itu saja. Sekian, terima kasih. Kita jumpa pada siaran akan datang pula. Maximum your potential. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.